Niat mengadu dirogol, remaja dipukul teruk oleh bapa. Keluarga suspek bunuh Bella minta Caprice tidak masuk campur kes. Puteri Sarah minta maaf hisap vape semasa live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pengambilan secara lantikan kontrak dalam perkhidmatan awam adalah langkah interim ke arah pelaksanaan kaedah baharu lantikan tetap pegawai awam yang akan melibatkan pindaan akta berkaitan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan pegawai yang dilantik menerusi lantikan kontrak akan dilantik secara tetap menerusi kaedah baharu di bawah sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dimuktamadkan kelak. Difahamkan lantikan ke jawatan tetap itu juga tertakluk kepada prestasi dan perakuan ketua jabatan selanjutnya. Pelantikan ini adalah berdasarkan peraturan dan dasar semasa yang berkuat kuasa iaitu Perkeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Urusan Perkhidmatan termasuk penetapan gaji dan kemudahan. Kenyataan JPA memaklumkan keputusan itu diambil bagi memastikan kemampanan keuangan kerajaan bagi jangka panjang. Setiausaha Politik Perdana Menteri Azman Abidin menegaskan Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi terutama terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mendakwa bekas Perdana Menteri itu telah pun merancang plot terhadap Datuk Seri Anwar seawal minggu pertama susulan penubuhan kerajaan PH pada Mei 2018. Katanya, selepas PH berjaya tubuhkan kerajaan pada 10 Mei 2018, Mahathir mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PH. Beliau mendakwa dalam mesyuarat itu, ketua parti diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri kabinet yang mereka fikirkan sesuai. Tetapi apabila Tun Mahathir mengumumkan senarai menteri, beliau mengumumkan 4 pemimpin PKR sebagai menteri yang sebenarnya tidak pun dicalonkan oleh Presiden PKR Wan Azizah Wan Ibrahim. Seorang lelaki menyelamatkan jirannya yang terperangkap dalam kebakaran di sebuah rumah di Taman Merinding di Labuan awal pagi tadi. Mengundang hibah apabila dia meninggal dunia dipercayai akibat terhidu asap. Gillian Donald, 41 tahun, sempat menyelamatkan 7 sekeluarga termasuk kanak-kanak dan seorang warga emas dengan menggunakan tangga sebelum dirinya rebah. Ketua Polis Labuan, Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, Donald dipercayai terhidu asap berlebihan ketika berusaha membawa keluar jirannya itu daripada api yang marak. Beliau berkata mangsa disahkan meninggal dunia di Hospital Labuan 2 jam selepas kejadian. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca dari tempat letak kereta di garaj rumah terbabit dan merebak ke dalam rumah ketika penghuninya sedang nyenyak tidur pada 4 pagi. Remaja perempuan berusia 17 tahun mengadu kepada teman wanita bapanya yang dia dirogol lelaki tersebut menyebabkan dia dipukul teruk oleh suspek. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Hazri Muhammad berkata, mangsa yang merupakan anak bongsu daripada 4 beradik itu memberitahu telah dirogol suspek yang juga bapa kandungnya tahun lalu. Pada 12 November 2023, jam lebih kurang 2 petang, suspek telah masuk ke dalam bilik mangsa dan ketika itu hanya mereka sahaja yang berada di rumah. Menurutnya, mangsa cuba menjerit namun suspek bertindak menutup mulutnya dengan tangan lalu merogolnya. Katanya, kes disiasat di bawah Seksyen 376-B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman untuk kelakuan sumbang mahram akan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun dan juga akan dihukum dengan sebatan. Seorang wanita membuat permohonan maaf selepas berkongsi video menceritakan pengalamannya menikmati waktu rehat selama 3 jam dan mempunyai orang dalam ketika bekerja di sektor awam.
membuat penjelasan menerusi akaun TikTok. Katanya, video menunjukkan dia berehat sekitar 3 jam tersebut dikongsi sekadar suka-suka untuk menceritakan tentang pekerjaannya. Malah, dia tidak lagi bekerja di syarikat tersebut memandangkan perkhidmatannya sebagai pekerja kontrak sudah tamat pada September tahun lalu. Sebelum ini, tular satu tangkap layar video di aplikasi X menunjukkan wanita tersebut bangga memberitahu bagaimana dia meluangkan masa rehat yang panjang setiap hari Jumaat. Timbul pelbagai persoalan dan spekulasi dalam kalangan netizen apabila pekerja sektor awam ini menghabiskan masa mengunjungi pusat karaoke yang terletak berhampiran pejabatnya. Susulan kes pembunuhan kejam melibatkan ibu tunggal, Bella atau Mila Sharmila Samsusah lagi sekali mendapat perhatian netizen apabila ahli keluarga suspek dipercayai cuba menghalang aktivis kemanusiaan Caprice supaya tidak masuk campur dalam urusan kes itu. Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli membuat ulasan di Instagram miliknya berhubung isu keganasan rumah tangga dan hubungan kasih sayang atau cinta sesama manusia. Dalam ulasannya berhubung berita bertajuk bekas postman dituduh bunuh Bella, sejurus pertuduhan ke atas teman lelaki wanita itu dibuat di Mahkamah Magistrat Batu Pahat semalam. Caprice meminta individu yang mempunyai suami atau teman lelaki kaki pukul dan sebagainya supaya memutuskan hubungan agar perkara yang menimpa Bella tidak terjadi ke atas mereka. Susulan itu, Caprice didakwa menerima DM di Instagramnya daripada seorang individu yang dipercayai ahli keluarga suspek kes bunuh terbabit. Netizen meluahkan rasa bengang terhadap pelakon Puteri Sarah Liana yang didakwa menghisap rokok elektronik atau vape ketika tampil dalam video siaran langsung di TikTok. Pembantu peribadi aktris berkenaan dikenali sebagai Acu menjelaskan peranti berkenaan adalah miliknya, namun pot digunakan tidak mengandungi sebarang kandungan nikotin. Susulan itu, Acu memohon maaf kepada peminat Puteri Sarah kerana tidak berniat mengajar aktris berkenaan tabiat buruk. Acu menjelaskan perkara itu menerusi siaran langsung yang dilakukan di aplikasi TikTok. Puteri Sarah turut bersama Acu ketika penjelasan itu dibuat selain menegaskan vape yang disedut hanya mengandungi perasa tanpa nikotin. Sebelum ini tular di media sosial apabila pemilik nama sebenar Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin menghisap vape sewaktu siaran langsung di TikTok. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.